Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang berusaha, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Haji, Puan Hajah, Muslimin dan Muslimat. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung perkongsian ilmu kita. Kita ambil sedikit pengetahuan daripada apa yang telah kita pelajari di minggu yang sudah. Kita masih lagi tuan-tuan berada pada bab niat. Tuan-tuan yang saya mulakan, lagi saya kasihi, orang alim kata, orang alim mengingatkan kita, beramal tanpa niat. Beramal tanpa niat tuan-tuan, dalam setiap amalan yang kita kerjakan sehari-hari, sama ada amalan itu amalan yang fardu maupun amalan-amalan yang sunat, sekiranya kita beramal tanpa niat, tanpa mempunyai tujuan yang benar, apa akan terjadi kepada amalan-amalan yang kita kerjakan tu tuan-tuan? Sama ada amalan itu yang fardu maupun amalan itu yang sunat. Orang alim cakap, sekiranya kita beramal tanpa mempunyai tujuan, tanpa mempunyai niat, tak jelas tujuan untuk apa kita beramal tu, maka ibadah yang kita laksanakan itu tuan-tuan, ianya seolah-olah menjadi ibadah yang saja-saja. Macam kita buat ibadat itu mengada-ngada, tidak ada maksud dan tujuan. Ini bukan saya cakap tuan-tuan, saya copy paste daripada apa yang telah pun disebut oleh orang-orang alim kita. Ialah beramal tanpa niat, tanpa tujuan yang benar. Untuk apa kita kerjakan amalan itu? Jadi sebab itu dikatakan, apabila tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada tujuan yang benar, hanya kita melaksanakan ibadah itu tanpa ada arah tujuan, tanpa kepada siapa untuk kita tujukan amalan-amalan itu, seolah-olah pekerjaan yang kita laksanakan itu macam main-main, macam mengada-ngada. Itulah yang akan terjadi tuan-tuan. Bahkan dia akan pergi ke arah bagaimana kita melaksanakan ibadat itu jadi tak ikhlas. Suka-suka kita nak buat, kita buat. Bahkan setengahnya waliyazubillah sampai ke tahap nak menunjuk-nunjuk setiap amalan yang kita kerjakan. Ada unsur-unsur riak, ada unsur-unsur sifat sombong. Dan yang lebih teruk lagi, amalan-amalan yang kita buat, yang kita kerjakan itu, sama ada yang fardu maupun yang sunat, dia ikut musim tuan-tuan, ikut musim. Nak buat program pun ikut musim. Ada sokongan, ada sponsor, baru kita buat. Tak ada sokongan, tak ada sponsor, kita tak buat. Kita hold, kita tangguhkan dulu. Ini pun satu masalah juga. Ibadat yang bermusim. Ini trend dalam masyarakat kita pada hari ini. Jelasnya orang alim memberi pesan, amalan ibadah yang dikerjakan dengan tidak jelas, dengan tidak tahu tujuan yang sebenar, tidak ada niat yang khusus, ianya akan menjadi satu ibadat yang boleh dikatakan tidak istiqomah. Tidak istiqomah tuan-tuan, bermusim dan sebagainya. Jadi hendaklah kita ingat, ini saya nak ingatkan diri saya, bukan saya nak ajar tuan-tuan. Orang alim juga berpesan kepada kita dalam soal bab beramal ni tuan-tuan.
dalam soal kita nak kena selalu pasang niat, perbetulkan niat, perbaharui niat. Jadi orang alim cakap, di antara amalan lah maksudnya, amal dan niat ini tuan-tuan, dia berpisah tiada. Itu dia. Amal apa pun, sama ada yang fardu maupun yang sunat, mesti ada niat. Sebab itu orang alim kata, amal dan niat ini berpisah tiada, ibarat irama dan lagu. Jadi kita nak kena ingatlah, setiap amalan yang kita kerjakan, kita kena pasang niat, kita kena perbetulkan niat kita. Kita kena perbarui sentiasa, betulkan niat kita. Sebab apa tuan-tuan? Ini kelebihan orang yang beramal dengan ikhlas. Bila pasang niat, amalan yang ikhlas ni tuan-tuan, segala bangsa jin dia tak tahu pun bahawa manusia itu beramal dengan ikhlas. Yang dia nampak, yang dia saksikan, manusia itu beramal. Tetapi tentang keikhlasan niat seorang hamba itu, jin dia tak tahu. Dia tak boleh baca tuan-tuan. Tuan-tuan beribadah ikhlas kerana Allah SWT, bangsa jin ni dia tak boleh baca. Dia tak tahu bahawa perbuatan ataupun amalan yang tuan-tuan kerjakan tu ikhlas ataupun tidak. Bangsa jin dia tak tahu. Bukan bangsa jin saja tuan-tuan, syaitan pun dia tak tahu. Pekerjaan ibadat yang tuan-tuan kerjakan tu, kalau tuan-tuan buat secara ikhlas, bangsa syaitan pun dia tak tahu. Bukan bangsa syaitan saja tuan-tuan, malaikat pun dia tak tahu. Kerana niat yang ikhlas pada setiap ibadah yang kita kerjakan, yang manusia kerjakan, ikhlas itu adalah merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan amalan yang kita kerjakan atas dasar ikhlas, kita tujukan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin dia tak boleh baca tuan-tuan. Bangsa syaitan dia tak boleh baca, apalagi bangsa malaikat. Nanti kita akan bicarakan selanjutnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih yang lepas sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Kita mulakan dengan niat tuan-tuan. Innamal a'malu bin niyat. Itu kita pegang tuan-tuan. Seperti mana yang kita faham tadi, amal dan niat itu berpisah tiada, ibarat irama dan lagu. Maknanya setiap amalan ibadat yang kita kerjakan, mesti kita pasang niat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Maka sayugia bagi barang siapa yang hendak berbuat sesuatu kebajikan, bahawa menghadir akan niat. Jelaslah. Maknanya niat itu amat penting tuan-tuan. Seperti mana yang kita faham yang lepas, niat itu dia ada fungsi untuk membezakan ibadat dan juga adat. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, dia beramal, dia inginkan pahala. Dia beramal, dia inginkan ganjaran. Yang ada dia beramal, dia nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dia beramal, dia nak redha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia beramal, dia tak nak pahala pun, dia tak nak ganjaran pun, dia tak nak rahmat Allah Subhanahu wa taala pun, dia tak nak redha pun. Habis buat apa dia beramal? Dia kata, aku beramal ni aku nak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, dia nak Allah dia. Dahsyat. Kalau tuan-tuan macam ni, hebatlah. Tetapi bagi manusia, dalam soal beramal ada berbagai-bagai ragam. Ada manusia yang beramal mengharapkan pujian, lain pula. Ada manusia yang beramal kerana inginkan perhatian, dia nak tarik perhatian. Dia inginkan balasan yang berbentuk material, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, nak tarik perhatian majikan dan sebagainya.
Sebab tu kita kena selalu tuan-tuan diberi peringatan oleh orang-orang alim ni untuk kita sentiasa perbarui niat. InsyaAllah tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian para malaikat. Malaikat siapa? Malaikat hafazah. Allah berfirman kepada malaikat hafazah, pada hari kiamat suratlah olehmu bagi hamba-hambaku begini-begini daripada pahala mereka. Maka kata para malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratannya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia berniat memperbuat akan kebajikan. Nampak tuan-tuan? Jelas bahawa malaikat pun dia tak tahu tentang keikhlasan ni. Kerana ikhlas ni adalah merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar tuan-tuan. Tuan-tuan menyebut di sini tentang malaikat hafazah. Kita biasa dengar malaikat hafazah ni tuan-tuan. Apa kefahaman kita tentang malaikat hafazah ni? Malaikat hafazah ni tuan-tuan iaitu biasa kita sebut sebagai malaikat yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita. Disebut dua malaikat yang menjaga kita di waktu siang dan juga di waktu malam tuan-tuan. Manusia ini di dunia ini tuan-tuan, manusia ini dia tidak dicipta seorang diri. Manusia tidak dicipta seorang diri tuan-tuan. Manusia ini ada pendamping dia. Manusia macam kita lah, ada pendamping dia. Setiap manusia tuan-tuan, hatta Nabi dan Rasul pun ada pendampingnya. Sebab tu kadang-kadang orang bertanya kepada saya, dia kata, cikgu, cuba cikgu tengok saya ni. Saya ni, pada diri saya ni ada pendamping tak? Saya terus direct dia cakap, memang ada. Pada badan saya ni, kalau cikgu tengok ada jin tak? Saya kata ada. Saya terus direct je. Sebab dia tak faham. Kalau saya faham. Kenapa saya sebut begitu? Kerana yang kita faham, yang kita baca, di dunia ini manusia tidak dicipta berseorangan. Manusia ini tuan-tuan tidak dicipta seorang diri. Manusia ini ada dua pendamping. Pada saya, pada diri tuan-tuan, yang lelaki maupun yang perempuan, ada pendamping. Pendamping yang pertama di kalangan bangsa jin, pendamping yang kedua di kalangan bangsa malaikat. Sebab tu saya kata setiap manusia ada jinnya, ada malaikatnya. Jadi malaikat ni adalah merupakan hamba Allah yang mulia tuan-tuan. Ada 20 malaikat yang bertugas menjaga arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena faham perkara itu. Jadi malaikat-malaikat yang menjaga manusia disebut juga malaikat hafazah. Jadi malaikat ini tuan-tuan bertugas menjaga manusia ini di waktu siang dan malam. Bertemu di antara malaikat siang dan malaikat malam ni di waktu subuh dan di waktu asar. Sebab tu kalau kita kadang-kadang lihat tuan-tuan amalan setengah-setengah daripada kita ini, dia sangat mencari waktu subuh ni tuan-tuan. Dia sangat mencari waktu selepas asar ni tuan-tuan. Dia duduk di pojok-pojok surau ataupun masjid. Dia menyendiri, ambil wuduk, duduk di sejadah menghadap ke arah kiblat. Dia berdoa. Kerana apa? Dia tahu ini waktu pertukaran malaikat siang dan malam. Malaikat yang bertemu di antara subuh dan juga di waktu asar. Malaikat siang tuan-tuan dia akan naik ke langit. Malaikat yang malam dia akan turun. Waktu perpindahan malaikat ni tuan-tuan, ulama-ulama beritahu inilah juga antara suatu waktu yang mustajab doa. Sebab tu setengah daripada setengah kita dia faham waktu-waktu yang mustajab ini. Mereka tuan-tuan tengok, kalau di masjid, di surau ataupun di rumah,
Mereka berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang baik tuan-tuan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Quran ni, kalau kita lihat tentang malaikat yang menjaga kita ni, malaikat hafazah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Apa maksud dia tuan-tuan? Bagi tiap-tiap orang ada malaikat yang menjaganya silih berganti, daripada hadapannya, daripada belakangnya, yang akan mengawasi, yang menjaga setiap daripada arah sudut atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah tuan-tuan, maknanya malaikat-malaikat ni dia ada tugas-tugas yang khas. Tidak pernah pun berpisah dengan tugas-tugasnya. Malaikat tidak berpisah dengan tugasnya. Maksudnya malaikat sentiasa mencatat tuan-tuan. Malaikat ini dia tidak berhenti, dia tidak tidur tuan-tuan. Malaikat Raqib dan Atid juga disebut dalam perkataan yang popularnya, iaitu kiraman katibin. Satu sebutan yang familiar, malaikat yang mulia yang menjadi juru tulis. Ini jelaslah bahawa manusia ini tidak berseorangan. Jadi berbalik pada perkara tadi tuan-tuan, walaupun malaikat itu tugasnya mencatat, tugas-tugas hanya mencatat setiap amalan kebajikan, apa-apa juga amalan yang dikerjakan oleh manusia, malaikat tidak dapat mengesan tuan-tuan. Mana satu di antara amalan manusia yang dia catat itu adalah merupakan amalan yang ikhlas. Malaikat tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Ikhlas ini adalah merupakan rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia, malaikat hafazah ataupun disebutkan malaikat kiraman katibin, yang tidak putus-putus, tidak berpisah dengan tugasnya, mencatat amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang jahat. Kalau kita faham dulu masa kita belajar Raqib dan Atid. Begitu juga tuan-tuan, dua malaikat Qarin, pendamping manusia ni. Qarin ini ada Qarin yang berbentuk jin dan juga yang berbentuk malaikat. Kalau yang berbentuk jin itu mendatangkan rasa was-was kepada diri kita, mendatangkan keseronokan untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Ini dia. Maknanya yang mendamping, yang muncul dengan kita tu malaikat ni, Qarin daripada bangsa jin ni. Kalau yang lahir daripada diri kita ini, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, inilah dia malaikat Qarin malaikat ni. Ini dia tuan-tuan. Setiap bayi yang lahir tuan-tuan, sehinggalah bayi yang terakhir nanti nak berlakunya kiamat, semua ada disertakan sekali kepada mereka ini, iaitu malaikat hafazah. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi, saya kasih, kita sambung cerita tentang bab ikhlas ni tuan-tuan. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan buku suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji. Saya ulang balik. Didatangkan dengan seseorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya, buku catatan amalnya tuan-tuan, dengan tangan kanan, maka mendapati ia padanya akan pahala haji dan pahala perang sabil dan pahala sedekah, yang sebenarnya ia merasakan bahawa tiada ia kerjakan semasa ia hidup di dunia. Ini nak diceritakan ni tuan-tuan.
Maka berkatalah ia, wahai Tuhanku, ini bukannya catatan amalku. Aku tidak pernah berbuat suatu pun daripada yang demikian itu. Semasa aku hidup di dalam dunia, aku tidak pernah mengerjakan haji. Aku tidak pernah pun pergi berperang fi sabilillah. Dan aku tidak pun bersedekah. Bagaimana di dalam buku catatanku ini terdapat pahala haji, terdapat pahala perang sabil dan juga pahala-pahala sedekah. Ini dia tuan-tuan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan catatan engkau, suratan engkau, dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji. Tu niat lah tu. Dia niat tuan-tuan. Dia niat apa? Sekiranya aku ada harta, dia dah pasang niat, aku hendak mengerjakan haji. Tu baru niat tu. Dan bersedekah dan perang sabil. Dan aku ketahui akan besar niat engkau itu, maka aku berikan di kau pahala yang sedemikian. Nampak tuan-tuan? Ini niat seorang hamba. Apa yang dia niatkan tuan-tuan? Dia niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji. Juga aku hendak bersedekah, dan aku hendak perang fi sabilillah. Dia baru niat tuan-tuan. Sedangkan belum dia laksanakan lagi. Dia belum mengerjakan haji, belum pun bersedekah, belum pun perang fi sabilillah. Tapi oleh kerana dia dah pasang niat tuan-tuan, maka Allah SWT telah berikan ganjaran pahalanya. Sebab tu orang tua kata niat dapat pahala. Jadi tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Satu amalan yang mudah, ringan di mulut, ringan di hati, hanya berniat nak buat suatu perkara kebajikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka sayugianya bagi kita hendaklah berniat. Hendak berniat berbuat sekalian perkara-perkara yang baik apabila kita mampu dan berkuasa ataupun mempunyai harta nanti. Ini cerita tentang niat je tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena sentiasa pasang niat. Pasang niat, perbetulkan niat dan memperbarui niat. Ini biasa orang-orang tua-tua kita selalu pesan. Betulkan niat, pasang niat, perbarui niat. Sebab niat ni tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh melincung, dia boleh lari, dia boleh rosak, dia boleh keluar daripada dia punya track dia. Mula kita beramal tu, niat kita semata-mata kerana Allah SWT. Tapi oleh kerana kita nak buat satu perkara itu, tiba-tiba ada orang memuji, orang kata baguslah awak ni, kan, baiklah awak ni, hebatlah awak ni. Tiba-tiba niat tu dia dah berubah. Tadi pergi masjid, kita nak sembahyang berjemaah, tiba-tiba bila orang pandang seolah macam kita ni bagus sangat, rajin sangat, tiba-tiba kita punya hati dah berubah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sentiasa perbarui niat. Kita hendaklah sentiasa memperbetulkan niat. Sehingga kan kita nak takbir pun, dah niat nak sembahyang pun, kita masih lagi sebut lillahi ta'ala. Sampai tahap macam tu sekali tuan-tuan. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada bab menuntut ilmu pula. Kita niat belajar ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat ilmu yang kita pelajari itu mudah-mudahan dapat menghilangkan sifat jahil yang ada pada diri kita. Itu kena niat juga. Bila kita belajar ilmu, kita dah faham tentang ilmu. Yang lepas
Kita dah pun faham tuan-tuan, sifat ilmu ini bagaimana. Sifat ilmu ini semasa kita hidup, ilmu-ilmu yang kita belajar, ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita amalkan, selama kita hidup dia akan menjadi panduan kepada kita tuan-tuan. Ini sifat ilmu. Dan sifat ilmu pula ketika saatnya kita meninggal dunia, ia akan menyinari kehidupan kita di alam barzah sana. Itu dia tuan-tuan. Jadi dalam perkara menuntut ilmu, kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita niat kita belajar ilmu walaupun sedikit, ia akan menjadi panduan dalam kehidupan kita dan akan mengeluarkan diri kita daripada alam kejahilan. Ya, lepas kita dah belajar, kita dah pun faham bahawa sifat jahil ini adalah merupakan satu penyakit. Bermulanya sifat jahil ni, apalagi kita jahil tentang perkara akidah. Sehingga Allah SWT yang sepatutnya kita sembah, kita tak iktiraf. Kita kata itu bukan Tuhan. Yang ini Tuhan. Gitu pula. Itu sebab jahil lah. Jahil ini boleh menyebabkan kita terjerumus ke arah kekufuran. Tuan-tuan yang saya mulakan lagi saya kasihi, disebutkan tadi bahawa apabila kita hendak belajar menuntut perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, kita kena pasang niat, perbetulkan niat. Kita belajar kerana nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kerana nakkan keberkatan dalam ilmu. Apalagi dengan adanya ilmu ini dapat memandu diri kita, mengeluarkan kita daripada sifat-sifat jahil. Bahkan bukan menghilangkan sifat jahil yang ada pada diri kita dengan adanya ilmu yang kita belajar ni tuan-tuan. Bahkan kita juga boleh membezakan di antara orang-orang yang alim dan orang-orang yang jahil, supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada mereka-mereka yang jahil. Apalagi mereka-mereka yang jahil ini cuba mempengaruhi diri kita ini dengan kejahilan mereka, untuk menjebak kita supaya kita turut sama jahil seperti mereka. Ini dia tuan-tuan. Maknanya kalau kita belajar suatu ilmu itu menjadi satu panduan dalam kehidupan kita, kita boleh membezakan di antara perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang baik, yang bersifat jahil dan sebagainya. Dengan sendiri kita menghidupkan amalan-amalan agama yang betul di dalam diri kita. Ini dia tuan-tuan. Kita sambung lagi tuan-tuan. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya. Ini kita nak masuk satu bab lagi tuan-tuan. Belajar ilmu, memelihara ilmu. Tetapi kita nak kena tahu adab-adab belajar ni macam mana. Kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Adab belajar ilmu ni pun nak kena faham, nak kena tahu juga tuan-tuan. Kalau tak nanti kita tak boleh memelihara ilmu. Kita tak boleh mencapai darjat yang tinggi dalam perkara menuntut ilmu. Kita tak akan dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari. Tidak ada keberkatan apa yang kita belajar. Walaupun kita belajar dengan tok-tok alim, kita belajar dengan tok-tok guru, kita belajar dengan tok-tok kiai, kalau kita tak boleh jaga adab, rosak tuan-tuan. Setengah daripadanya iaitu mentakzimkan, membesarkan, memuliakan akan ilmu dan ahlinya, dan membesarkan gurunya, mentakzimkan, memuliakan gurunya, orang-orang yang mengajarnya. Apakah kepentingan adab dalam kita belajar ilmu ni tuan-tuan? Sebenarnya kita belajar ilmu ini, kita memang kena perlu jaga adab tuan-tuan, supaya kita mendapat keberkatan
atas ilmu yang kita pelajari. Sebab proses mencari ilmu ni tuan-tuan, kalau kita lihat pada sejarahnya, ada yang dulu pendidikan secara pondok, pendidikan secara tradisional, sangat menitik beratkan tentang soal adab, soal keberkatan, berguru, ada adab, ada tertibnya. Itu pendidikan tradisional secara pondok dulu, zaman-zaman dulu tuan-tuan. Dia menitik beratkan tentang soal adab, penghormatan, menghormati guru, menghormati ilmu, kerana mengharapkan keberkatan, keberkatan ilmu dan juga keberkatan daripada guru yang mengajar. Itu dulu. Sekarang ni proses mencari ilmu ini lebih canggih. Proses pendidikan mencari ilmu ini yang disebut secara contemporary sekarang ni, dah tak fikirkan tentang soal adab. Pegang gini je belajar ilmu. Apa nak cari, apa nak pelajari, semua. Nak belajar adab apa? Nak belajar cara menghormati guru macam mana? Tak ada dah. Yang paling penting berjaya. Yang paling penting cemerlang. Yang paling penting sukses. Dia tak fikir tentang soal adab, soal keberkatan ni, dia tak fikir. Jadi ada beberapa adab yang perlu kita pelihara semasa kita mempelajari ilmu tuan-tuan. Yang pertamanya, antaranya yang disebutkan oleh orang alim, kalau kita berguru tuan-tuan, kita janganlah sesekali sama belajar itu kita berjalan di hadapan guru. Ini antara adab tuan-tuan. Tidak menghormati guru ni. Di dalam halakah-halakah kadang-kadang ni anak murid ni dia main bangun saja, tidak menghormati guru yang sedang mengajar. Dan antara perkara-perkara ataupun yang menjadi adab-adab yang perlu kita pelihara semasa kita menuntut ilmu tuan-tuan, jangan kita duduk pada tempat guru kita. Kalau orang dulu ni pantang, sehingga kan kalau dulu kiai jadi imam hari-hari sembahyang, kalau kiainya tak ada, penggantinya nak sembahyang kat sejadah dia pun tak berani. Sangat menghormati. Apalagi duduk di tempat yang selalu tok-tok guru tu mengajar. Tak berani. Menghormati, sangat menghormati. Dan antara adab-adab yang lain semasa kita menuntut ilmu, semasa kita belajar atau semasa kita berguru tuan-tuan, jangan kita memulai berkata-kata. Jangan kita memulai sesuatu perkataan mendahului daripada tuan guru kita, daripada orang alim kita. Ini antara perkara-perkara yang menjadi adab yang kita kena jaga, kita kena pelihara tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkatan ilmu. Dia ada hubung kait dengan kefahaman. Macam mana kita nak faham, kita belajar ilmu, adab-adab kita tak jaga, kita tak menghormati guru, macam mana nak dapat keberkatan ilmu? Macam mana nak dapat kelebihan ilmu? Macam mana nak dapat kefahaman tentang ilmu? InsyaAllah tuan-tuan, kita beri laluan kepada azan. Azan.
Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata Allah InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sedikit. Dan di antara adab ketika kita mempelajari ilmu ataupun adab saat ketika kita berguru adalah sangat dilarang tuan-tuan jika kita memanggil guru kita itu dengan panggilan namanya. Kita serukan namanya, kita sebut namanya ataupun nama kedua ibu bapanya. Jelaslah tidak ada penghormatan. Manusia ni bukan dia minta dihormati tuan-tuan, tapi dalam soal adab kita kena jaga. Takkanlah seorang guru kita belajar ilmu dengan dia, kita panggil dia panggil nama aje, kita sebut nama aje, tidak ada penghormatan, tidak ada adab langsung. Jadi perkara ini sangat dilarang tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Nabi SAW nyatakan tentang hak-hak orang yang mengajar, hak-hak orang yang mengajar yang perlu dipikul oleh orang-orang yang belajar. Guru ni tuan-tuan, apalagi tok guru, apalagi orang alim, apalagi ulama, apalagi kiai-kiai, mereka ini adalah merupakan sumber ataupun gedung bagi murid untuk mendalami, mengkaji, mencungkil, menghalusi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi guru ni jelas bahawa dia ada satu title yang sangat tinggi, ada kemuliaan pada dia, kerana dia adalah tenaga pengajar, menjadi sumber ataupun gedung bagi siapa saja pun yang nak mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Sebab tu kita kena hormat dia. Jadi adab adalah merupakan satu perkara yang sangat penting bagi seorang murid, supaya murid ini ataupun orang yang mempelajari ilmu ini boleh mencapai tahap pemahaman
Dia sebenarnya tahap pemahaman ni tuan-tuan bergantung sejauh mana kita menjaga adab, sejauh mana kita menjaga peraturan kepada guru, sejauh mana kita menjaga adab dan peraturan kepada orang yang kita belajar tentang suatu ilmu itu. Sebab apa? Dia ada dua perkara. Bila kita belajar ilmu ni tuan-tuan, dengan guru siapa pun, dengan guru mana pun, dengan ulama mana pun, dengan kiai mana pun, dua perkara akan berlaku kepada kita. Yang pertamanya, kita kena belajar tertib, kita kena belajar adab berguru. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah kita kena belajar ilmu yang dia sampaikan. Sebab tu kita kena jelas, dua perkara ni yang kita kena belajar. Kita kena belajar tertib, kita kena belajar adab berguru dengan seorang guru itu, dan juga kita kena belajar tentang ilmu yang dia nak sampaikan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih, apalagi kalau seorang murid itu tuan-tuan, apalagi kalau yang belajar ilmu itu adalah tuan-tuan yang dah lama pun mengikuti setiap pengajian ilmu dengan seseorang guru, ataupun seorang tok guru, ataupun seorang alim, ataupun seorang kiai. Apalagi tuan-tuan dah lama berdamping dengan dia pun, dah lama mengikuti pengajian-pengajian dia pun. Tahniah kalau ada di antara tuan-tuan yang begini. Jadi antara adab yang terbesar yang dikatakan oleh orang alim, kadang-kadang seorang itu, individu itu mempelajari suatu ilmu dengan seseorang tokoh ilmu, sehingga sampai ke tahap tuan-tuan, dia ini, murid ini sampai ke tahap berkhidmat untuk guru. Biasa kalau di pondok-pondok macam tu tuan-tuan, kerana berkhidmat dengan guru ini seolah-olah macam satu lambang kemuliaan, memuliakan seorang guru, yang guru itu adalah merupakan pakar rujuk, adalah merupakan gedung ilmu, tempat kita mempelajari akan suatu ilmu. Dan paling tidak pun tuan-tuan, adab kita belajar, kita berguru, kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat daripada guru. Kita hendaklah sentiasa melihat apakah pandangan-pandangan yang baik daripada seorang guru itu, idea-idea yang baik daripada seorang guru. Yalah, ibaratkan kita ni pesakit yang sentiasa mendengar akan nasihat daripada doktor pakar. Itu orang yang belajarlah. Itu dia punya adab. Jangan kita pula berbalah dengan guru. Jangan pula kita tak beradab, kita mempertikaikan ilmu guru. Apalagi sekarang ni tuan-tuan, sehingga kan melanggar adab, dia membandingkan ilmu guru dia ni dengan guru lain. Dia sebut depan guru, sehingga kan gurunya terasa kecil hati. Muridnya bukan sehari dua hari melihat dan mengikuti pengajian dia, bertahun-tahun. Dan murid ini pun ada mengikuti pengajian-pengajian di tempat lain. Dia buat satu perbandingan pula. Tak boleh tuan-tuan. Ini adalah merupakan satu adab yang mana kita kena jaga. Sebab apa tuan-tuan, dalam belajar ilmu ni kita perlukan keberkatan. Berkat guru tu, berkat ilmu tu. Tu kita nak kena tahu dan nak kena faham. InsyaAllah tuan-tuan, kita tangguhkan sesi perkongsian ilmu kita. InsyaAllah lah. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan kerinduan, dan saya doakan tuan-tuan, semoga tuan-tuan diberi rahmat, perlindungan, kasih sayang, serta diberkati kehidupan tuan-tuan, sehinggalah kita bertemu pada perkongsian pada masa akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tara wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Bari'as samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon daripadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki-rezeki yang baik dan halal, juga amalan-amalan yang kau terima. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Engkau adalah cahaya yang di langit, juga cahaya yang ada di bumi.
Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami dengan berbagai-bagai kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada suatu kuasa pun yang mampu untuk mengampuni kami kecuali Engkau jua, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dengan keampunan-Mu dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu jualah yang kami sangat harapkan. Maka dengan itu janganlah Kau biarkan diri kami ini walau sekelip dan sekejap mata sahaja pun. Permudahkanlah ya Allah, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat sentiasa memperbaiki setiap amalan ibadat kami, sama ada amalan ibadat kami yang fardu maupun yang sunat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa anak isteri kami, dosa zuriat keturunan kami, dosa adik-beradik kami, juga dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami daripada kecil. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.